keadilannya, saudara. Jadi itulah keadaan sekarang ni saya nampak. Dalam politik negara kita ni ingatkan okey, tenang, dah bergolak balik. Tenang sedikit, bergolak balik. Ini kesan saudara apabila rayuan Datuk Seri Najib semalam, kemarin saudara ditolak oleh mahkamah. Hari ini sudah menimbulkan banyak persoalan. Dan saya melihat juga ada pihak yang sedang menangguk di air yang keruh. Mereka yang tidak setuju dengan Presiden yang dulu merancang untuk menjatuhkan Datuk Zahid, mereka melihat inilah peluang terbaik untuk mereka menjatuhkan beliau. Kerana dengan alasan kononnya Datuk Zahid tidak bersimpati dengan Datuk Najib. Ini alasan yang saya lihat dia tular dalam media sosial. Lenjan juga Datuk Zahid kena. Sebab bila Datuk Najib kekal di penjara, ramai yang beranggapan bahawa beliau telah dizalimi. Sedangkan mereka lupa matlamat utama adalah untuk menuntut agar perbicaraan yang adil. Itu tuntutan daripada peguam-peguam, bukan pembebasan. Ini keadaannya kena tahu masalah, saudara. Jadi bila kerajaan hari ini tidak mau campur tangan dalam urusan judisiari, saudara, maka banyak orang marah. Apakah mereka mahu bahawa kerajaan campur tangan balik dengan kedudukan judisiari sebagaimana yang berlaku zaman-zaman terdahulu? Kita sekarang ni mahu melakukan reformasi dalam badan kehakiman. Dan jangan lupa saudara, banyak lagi kes-kes yang akan timbul. Apa akan terjadi kalau kes-kes sudah ditimbul, maka dianggap sebagai tekanan kepada pihak judisiari. Ini masalah saudara. Jangan lupa semua tu saudara. Saya nak bagi tahu, bukanlah saya nak membela Datuk Zahid, tetapi jangan lupa beliau menentang agar UMNO tidak dijahanamkan, ahli-ahli UMNO tak menyerta PBM. Itulah puncanya maka beliau diseret ke mahkamah. Datuk Najib pun begitu juga, sebab memang ada dendam peribadi. Dan waktu itu banyak melihat setiap tuduhan itu adalah berbau politik. Dan hari ini memanglah kita menuntut, yang kita tuntut agar Datuk Seri Najib diberikan keadilan. Bukan dibebaskan, diberi keadilan dalam pembicaraan. Kalau pembelaan atau pembicaraan itu disemak semula, maka perlulah dibebaskan dulu. Itu keadaannya, dan jalankanlah bicaranya. Tetapi biarlah semua yang terlibat itu dipanggil untuk memberi keterangan. Jangan Datuk Najib seorang saja. Ini yang mereka melihat. Bagi pimpinan negara, mereka tidak akan bercampur tangan urusan judisiari. Jadi sekarang ni ada keadaan yang bagi saya lah seperti cekik tulang. Campur tangan artinya kerajaan hari ini tidak mengamalkan apa yang diharapkan oleh rakyat, di mana kita mahu tidak ada campur tangan dalam bidang kehakiman. Campur tangan dibebaskan, maka salah juga. Tak campur tangan pun salah juga. Dan pihak yang sedang mengaut, mereka mengaut kesempatan. Inilah masanya untuk mereka mengadu dombakan di kalangan ahli-ahli UMNO supaya terus membenci Presiden UMNO. Alasannya kerana tidak membela Datuk Najib. Ini saya harap anda semua kena faham. Orang yang malahan saya melihat ada juga kata-kata bahawa kali ini kalau pilihan raya mereka tak nak bagi pada kerajaan perpaduan, mereka memilih dengan Perikatan Nasional. Saya dengar begitu saya pun menung, sebab orang yang bertanggungjawab membawa Datuk Seri Najib ke mahkamah dengan tuduhan yang sebagainya itu adalah daripada sebelah sana. Sekarang ni alih pula balik kepada sana. Ini cerita apa ni? Itu keadaannya. Sekarang ni saudara, keadilan yang diharapkan adalah hakim dapat memastikan semua aspek perbicaraan tuntas. Bukan hanya Datuk Najib seorang. Tapi semua yang ada tu kena didakwa. Itu yang kita tuntut. Dan saya haraplah, kalaupun tak boleh campur tangan, paling tidak pun pimpinan negara tegurlah sikit. Khususnya Datuk Azalina. Tegur sikit program negara tu, tanya macam mana jadi berlaku begini, apakah tidak ada ruang. Jadi pimpin balik mahkamah itu supaya mahkamah dapat berjalan dengan sebagaimana yang kita harapkan.
tidak adanya undang-undang rimba tetapi rule of law, saudara. Saya nampak sekarang ni isu Datuk Najib ini merupakan talian hayat baru di kalangan macam-macam. Inilah kesempatan mereka untuk melaga-lagakan di kalangan ahli UMNO. Mereka nak jatuhkan Datuk Zahid tu lagi melalui pemilihan bahagian dan tak dapat, tak jalan. Jadi ahli-ahli UMNO tak kukuh menyokong, tetapi isu baru ini, inilah yang dijual, inilah yang dilonggok dalam pemikiran ahli-ahli UMNO. Kononnya Presiden tidak simpati terhadap Datuk Seri Najib, sedangkan beliau berhempas pulas mencari upaya. Dan jangan lupa saudara, Datuk Seri Zahid juga sedang berhadapan dengan pembicaraan. Kalaulah campur tangan berlaku, seandainya kes Datuk Seri Zahid ini dibebaskan, tak ada kes pun, beliau yakin bahawa tidak ada kes pada dirinya, maka orang juga akan menganggap bahawa ini campur tangan politik. Ini masalah sebenarnya. Peliklah saya. Kononnya mereka ni terlalu sayang pada Najib, tapi waktu yang sama nak undi sebelah sana. Orang yang begitu membenci Datuk Najib, itu orang yang nak diangkat. Saya kata macam mana ni diorang ni? Yang kita harapkan keadaan sekarang ini, satu reformasi. Ini Datuk Azalina kena fikirkanlah caranya. Dan sebagaimana saya katakan semalam, yang terbaik adalah kita melakukan supaya diadakan mohon pengampunan dululah daripada Agong, kerana melihat adanya kebejatan dalam perbicaraan. Itu boleh dilakukan. Itu boleh dilakukan. Kalau Agong bagi titah tuanku, dia mengampunkan, tak ada masalah. Tapi untuk merombak perjalanan mahkamah tu sukar. Sebab kita tak mahu dilihat campur tangan dalam perjalanan mahkamah. Malahan siapa sahaja dalam bidang penguatkuasaan undang-undang, kerajaan hari ini tidak akan campur tangan. Itu telah dijelaskan berkali-kali oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau tidak akan melayan sebarang tuntutan yang dilihat hanya untuk kepentingan pihak-pihak tertentu, sehingga merombak urusan usaha-usaha yang cuba dilakukan dalam islah pihak judisiari. Jadi saya harap agar teman-teman sabarlah, bertenang, biarlah pimpinan negara untuk menyelesaikannya. Jangan terus orang kata baling batu semi tangan. Macam-macam saya tengok sekarang ni. Teruk Presiden, tapi yalah nak buat macam mana, sebab beliau mengemudi UMNO. Itu keadaan yang saya rasalah kalau tidak ditangani sebaik mungkin, maka ahli UMNO sendiri akan dalam keadaan berkecamuk. Bagaimanapun saya lihatlah naib Presiden UMNO Datuk Wan Adli, dia faham. Sebab itu beliau melahirkan, dia kata bahawa pihaknya duka cita apa yang berlaku dalam kes Datuk Najib. Tetapi kita harus menghormati keputusan mahkamah. Itu faktanya. Kita tahu. Ya memanglah banyak orang beranggapan, kata selagi tak ditukarkan ketua hakim, selagi itulah Datuk Najib dizalimi dan sebagainya. Tindakan ini seperti kita harus buat tindakan sebagaimana menarik rambut dari dalam tepung. Tak boleh kita ikut hati, satu persatu. Jadi saya yakinlah, tentulah Datuk Seri Anwar Ibrahim akan berbincang dengan Datuk Azalina Osman bersama dengan Presiden UMNO mencari upayanya. Dan kita jangan terus jatuh hukum. Sekarang ni masalah kita ni, apa kita nak, bila tak dapat jatuh hukum. Sedang kita sekarang ni sedang membina satu kestabilan politik. Kalau kestabilan politik itu dihancurkan, macam mana pelaburan nak datang? Sekarang ni Datuk Seri Anwar Ibrahim dah balik daripada China, dah nak bawa pelaburan. Lari balik dia orang nanti kalau tengok keadaan kita dalam keadaan yang berantakan. Ini perlu dipikir baik-baik. Saya mintalah dalam keadaan begini kita berlapang dada tunggu. Tentulah pemimpin tidak mahu adanya berlaku kezaliman. Tetapi pemimpin juga tak boleh nak campur urusan badan kehakiman. Tunggu dulu. Dan saya nampak jalan yang terbaik adalah mohon pengampunan daripada Agong, selesailah dulu. Kemudian nak bicara kemudian pun bercaralah. Ada jalan. Saya nampak ada jalan. Bukan deadlock. Semalam kemarin pun Peguam Datuk Seri Najib pun dah mengatakan that is not the end of it. Ada jalan lain. Jadi kita tunggu dulu saja. Jadi sementara kita menanti keputusan-keputusan yang akan dilakukan oleh barisan Peguam Datuk Seri Najib, saya harap dengan kita menjatuhkan hukuman sehingga mewujudkan suasana yang tidak menentu. Saya nak bercakap terserang saja, kalau dah adalah saya dengar kenyataan satu dua orang pemimpin UMNO, nak tarik sokongan sebagainya. Kau nak tarik sokongan macam mana? Kau pun bukan wakil rakyat.
Jadi nak nunjukkan apa sebenarnya? Anda juga bukan sebagai ahli parlimen nak tarik sokong macam mana. Janganlah buat ugutan. Tidak ada penyelesaian kalau secara ugutan. Begitu juga macam doktor. Jangan ugut, jangan buat mogok. Bincang, berunding. Kita ni negara yang menangani atau menyantuni setiap masalah itu secara berhemah. Bukan dengan cara kekerasan, tunjuk bahawa ini kena buat soal anak jantan. Saya dengar kawan-kawan banyak marah dengan saya. Dia kata seolah saya tidak mempertahankan Datuk Seri Najib. Saya kata tiap-tiap malam kita bercakap mempertahankan Datuk Seri Najib. Yang kita lihat bahawa perbicaraan itu ada kepincangan. Cuma kalau kita cakap lebih, kita akan kena contempt of court. Itu masalah yang saya lihat, saya perlu jelaskan kepada anda supaya kita faham.